اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada semua para peserta, mukminat muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala minta Dah. okey. Dah, Ustaz. Dah. Minta pula. Insya-Allah taala pertemuan kita pada petang ini adalah pada menyambung tadabbur kita daripada surah Hud. Okey, daripada surah Hud, iaitu berada pada muka surat 225. 24 Ustaz. 226. 24. 24 Ustaz, ayat 23. Baik. Muka surat 224 ayat yang ke-23. Insya-Allah taala. Ada homework ayat 23 tu. Ya, betul, ada homework insya-Allah taala. Sebelum kita mulakan apa-apa perbincangan, kita sama-sama Muka surat berapa ya? Muka surat berapa ya, Tol? 224. Ayat suci Al-Quran Al-Karim. Terima kasih. Baik, kita sama mengambil fadilat membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa ahsanu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ba'. InsyaAllah ta'ala pertemuan kita pada hari ini akan menyambung pada ayat ke-23 daripada surah Hud. Yang mana insyaAllah sebelum saya mulakan ayat ke-23 daripada surah Hud, kita telah berikan assignment ringkas. Okey, untuk diutarakan dan dibentangkan. Okey. Pembentangan adalah mengikut kepada zon. Zon Kinta, zon Gunung Rapat, zon Meru, zon Tambun, kan? Jadi insya-Allah taala. Jadi saya serahkan siapa yang ada rasanya dapatan yang meyakinkan, sila boleh kemukakan dapatan tersebut. Bismillah. Ketua dululah. Puan Rabaatun.
wa akhbatu kan Ustaz? Wa akhbatu Ya, tu betul. maksud dia merendahkan diri. Tapi yang dapat kedapatannya maksud dia tunduk dan taat kepada Allah lah. Okey. Terima kasih atas cubaan itu. Silakan Okey. yang lain. Ustazah Nuraini. Silakan. Buka mikrofon dulu. Tak dengar. Buka mikrofon buka. Tak buka lagi mikrofon tu. Tekan lambang simbol mikrofon tu tekan. Tak bunyi. Tak on. Okey, tak apa, sementara tunggu. Siapa lagi nak cuba? Cik Beda? Tak boleh tekan. Bagi hilang lambang tu. Dia ada warna putih kan, mikrofon tu. Hilangkan putih tu. Tak boleh tak, kena tukar handphone baru nampaknya tu. Okey, yang lain ada? Siapa nak cuba? Bismillah. Tak cuba Ustaz. Silakan. Bismillah. Maksud akhbatu tu menjatuhkan diri ke tanah yang lembut. Secara istilahnya lah Ustaz. Dari secara bahasanya. Tapi dari istilahnya kita menundukkan diri dengan cara taat dan damai. Tidak dalam keadaan terpaksa. Okey. Dalam keadaan damai. Patuh dan taat dalam keadaan yang kita damai. Bukan dalam keadaan kita terpaksa. Okey. Contohnya macam kita solat tu, kita solat tu dengan bila kita sujud tu, kita sujud dengan keadaan kita aman dan damai. Itu yang aku dapat lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Cubaan yang baru. Bila Google tu? Bila Google tu? Baru Ustaz, 5 minit sebelum kelas. Okey, alhamdulillah. Baik. Cubaan yang baik. Bincang 5 minit sebelum kelas je. Okey. Bincang Ada tapi lagi tak yang dapat lain? jawapan. Ada lagi yang lain nak cuba? Kalau tak ada saya akan terus masuk kepada tajuk kita, insya-Allah taala. Baik. Kalau tak ada saya teruskan. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-23. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Okey. Wa amilus solihat. Dan mereka itu melakukan kerja dan amal yang soleh. Okey. Maka sesungguhnya mereka yang beriman. Iman ini kita maksudkan mereka yang percaya dan yakin dengan pegangan kepercayaan yang benar. Dengan pegangan kepercayaan yang benar. Okey? Dengan kepercayaan yang benar. Maka dan tidak cukup dengan seorang itu pegang dengan suatu kepercayaan. Okey? Tak cukup dengan pegang satu kepercayaan. Maka sementara itu pula dia bukan itu saja, bahkan dia itu beramal dengan amal yang soleh. Okey, jadi orang tu kalau dia dah percaya, cantik dah. Dia buat amal soleh, sembahyang dia buat, zakat dia buat, puasa dia buat, okey, baca Quran dia buat, cantik dah. Tapi Allah sebut satu sifat yang membezakan dia dengan kebanyakan orang lain, dia memiliki keadaan akhbatu ila rabbihim. Apa yang dikemukakan tadi daripada Puan Ramaatun, betul. Daripada Acu tadi, betul juga. Okey. Cuma perkataan akhbatu ini daripada perkataan khobata, 3 huruf. Khobata atau akhbata. Maknanya adalah, okey, kalau diumpamakan tanah, iaitu tanah yang rata di sebuah lembah. Bahasanya begitu. Kalau ada satu lembah, kalau kita pergi ke Meru, di antara gunung-gunung dan bukit tu, dekat bawahnya tu ada tanah yang landai, betul tak? Tanahnya landai. Di antara dua bukit ada tanah yang landai. Okay, tempat tu kalau kita pergi ke, kalau kita tengok di Switzerland atau kita tengok di Norway yang berbukit macam tu, kita nampak negara tu cantik. Maknanya bukit, lepas tu ada satu tanah yang landai yang tegak. Landai yang tegak di antara lembah itu dipanggil akhbata atau khobata. Okey. Apa perasaan kita saat kita melihat suasana itu? Dengan kehijauan kemudian ada, maka pasti keadaan di situ tenang. Sebab apa? Dia berada di antara dua pasak yang kukuh. Betul tak? Faham tak?
Betul tak? Suasananya tenang, tanahnya yang landai dan tegak keadaan itu. Maka para ulama mengatakan bahawa perkataan akhbata atau ikhbat atau khobata artinya adalah khusyuk, tunduk dan tenang. Khusyuk, tunduk dan tenang. Dia bukan hanya melakukan perintah, tetapi dia ada satu makam yang ketiga yang dilaluinya, iaitu jiwanya merasa khusyuk kepada Allah. Jiwanya tenang kepada Allah. Bahkan sifat orang ini ni, kalau dia ingat Allah dan dekat pada Allah, jiwanya jadi lapang dan tenang. Kalau dia jauh daripada Allah dan tak ingat Allah, jiwanya jadi tak tenang. Faham tak? Dia sampai ke tahap itu dah. Jadi orang-orang seperti ini adalah golongan yang sangat-sangat special kerana mereka adalah golongan yang mukhbitin. Okey, sifatnya atau perlakuan mereka akhbatu. Akhbatu ni seolah-olah kita kata apa? Yang telah memutuskan dirinya hanya pergi kepada Allah Ta'ala. Dia putuskan diri dia kepada yang lain tak? Hanya kepada Allah Ta'ala. Orang ni kadang-kadang kita pernah jumpa. Tuan-tuan ya. Ada orang ni, ada juga kadang-kadang ikut pengajian saya di yang satu kuliah satu lagi kuliah yang asar petang tu kan. Siapa yang ada ikut kan? Yang kalau dia perbicaraannya tidak lebih dan tidak lain hanyalah Allah. Makcik buat apa dah sekarang ni? Dia kata itulah Ustaz, dia baki ni kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala je lah. Ni apa suami sakit ni macam mana? Dia kata apalah saya mohon Allah Ta'ala bagi pahala je lah. Dia punya hati dia dan jiwa dia tidak terputus daripada Allah Azza wa Ustaz. Ustaz menghilangkan diri. Sekejap. Ada tu. Okey. Line dia kot. Sana ada tak? Line sana? Sekejap. Kalau saya buka line sana, dia bising. Hujan ke tuan kat sana? Sini redup je. Ustaz, sebelah sini tak boleh dengar Ustaz. Tuan tak boleh buka dua tuan, dia ada gema ni. Betul. Saya kena duduk. Semalam buka dua okey. Hari ni buka dua tak boleh. Ustaz? Ustaz, speaker Ustaz tak buka? Okey, dengar. Okey. Dengar. Okey, baik. Kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim, kita balik. Jadi orang yang akhbatu, golongan yang memiliki sifat akhbatu, orang itu dipanggil mukhbitin. Isim fa'il dia, pelakunya namanya mukhbitin. Baik. Apa ciri-ciri orang yang mukhbitin ini? Boleh tulis dekat nota. Maknanya ada satu golongan di kalangan orang Islam dan orang beriman, selain mereka Muslim, selain mereka mukmin, selain mereka muttaqin, selain mereka muhsinin, mereka adalah sifat. Apa dia? Mukhbitin. Okey? Tulis tu. Bukan muhabbatin. Tak. Mukhbitin. Macam mana ejaannya? Ha? Mim, Macam mana kha, ejaannya? Mim, kha, tabayanun. Mim, kha, tabayanun. Mim, kha, batayanun. Minta maaf. Mim, kha, batayanun. Amin. Dah tulis dah? Dah. Baik. Nak kenal sifat orang mukhbitin ni macam mana? Nak kenal sifat dia macam mana? Semua sifat itu ada dalam Al-Quran, dalam surah Hajj ayat 34-35. Ada dalam suratul Hajj ayat 34-35. Siapa ada Quran depan dia boleh terus buka. Muka surat 336. Yang ni, buka yang ni. 336.
336 surah Al-Hajj. Ayat 34, ayat 35, 34, 35. Cuba Okey. tengok Allah Ta'ala sebut apa. Jumpa dah? Okey? Jumpa. Ayat 34. Akhir sekali. فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ Mukhbitin. mukhbitin. Berita gembira, khabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, yang putuskan dirinya melainkan hanya kepada Allah, yang tundukkan dan khusyukkan dirinya kepada Allah. Siapa mereka? Ayat 35. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Merekalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, akan gementar hati-hati mereka. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba kita kiaskan sifat yang pertama ni kat diri kita. Saat kita dengar ayat Quran, ada tak rasa gentar, rasa sesuatu pada hati kita? Meremang bulu roma ke dengar Quran, dengar ayat Allah? Ketika sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa rasa kita saat menyebut nama Allah? Maka Allah sebut sifat pertama mereka, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Semoga Allah bagi kita sifat ini tuan-tuan, insya-Allah. Amin. Okey. Sifat ni kira sifat sensor lah. Saya bahasakan dengan sensor. Dengar nama Quran je, zuk, dia terus rasa. Dia ada sensor. Kemudian was-sabirina ala ma asabahum, dan mereka orang-orang yang bersabar di atas apa yang tertimpa ke atas mereka. Mereka yang sabar dengan apa yang tertimpa ke atas mereka. Maknanya apa? Orang yang mukhbitin, hatinya di dalam dunia dia pasti ada ujian. Ujian kekeluargaan, ujian kesakitan, ujian apa. Tetapi hatinya putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam keadaan teguh jiwanya kepada Allah, dan dia menghadapi semua kesukaran hidup ini dengan jalan namanya sabar. Was-sabirina ala ma asabahum. Lagi wal muqimis salah. Dia istiqamah menjaga dan memelihara salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dengan apa yang dia miliki daripada harta, dia tidak lokek dan kedekut untuk menginfakkannya pada jalan Allah dan jalan kebaikan. Inilah sifat golongan yang namanya apa? Mukhbitin. InsyaAllah kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita di kalangan mereka. Allahumma amin. Kembali kepada ayat kita, ayat ke-23 daripada surah Hud. Boleh semua? InsyaAllah dapat? Baik. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-23. Wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka yang memutuskan dirinya hanya kepada Allah, khusyuk, tenang jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ulaika ashabul jannah, golongan yang mati dalam keadaan beriman dan mati dalam dia melakukan amal soleh. Kemudian dia pula adalah golongan yang ikhbat, mukhbit tadi. Maka merekalah penduduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan bandingkan ayat ini dengan ayat yang ke ayat yang ke-18 sebagai contoh, kan? Ayat ke-18 yang sebelah tadi tu kan? Sebelah. Ataupun ayat ke-22 lah, ayat sebelumnya pun boleh. Ayat 23 comparekan dengan ayat 22. Allah sebut apa? La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Okey? La. Okey, maka orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, mereka adalah golongan yang tersangat rugi. Siapakah mereka itu? Okey, mereka sangat rugi. Tapi ayat ke-23, golongan yang beriman, beramal soleh dan ikhbat, Allah kata mereka lah orang yang akan menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua perbandingan yang berbeza. Satu mendapati tempat yang rugi namanya neraka, yang satu lagi mendapati tempat yang beruntung namanya syurga. Maka di akhirat manusia hanya ada dua tempat. Kalau tidak syurga, neraka. Kalau tidak neraka, syurga. Maka
untuk memasuki syurga 3 kriteria tadi. Iman, amal soleh dan juga ikhbat. Okey. Jadi itu minum zaitun ya. Minum zaitun. Lama orang ni. Okey, habiskan ni. Pergi minum zaitun. Baik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Okey. Kita tengok sambung ayatnya. Hum fiha khalidun. Mereka lah yang berada pada situasi yang kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sama-sama ambil pelajaran bahawa tempat tinggal manusia hanya 2, sama ada syurga ataupun neraka. Dan orang yang masuk ke dalam syurga, mereka lah yang kekal di dalamnya. Baik, ayat 25. Ayat ke-24. Tengok ayat 24. Ayat 24 membandingkan 2 kumpulan tersebut. Allah Ta'ala kata apa? Masalul fariqaini. Masalul fariqaini. Perumpamaan 2 kumpulan itu. Kumpulan apa? Kafir dan mukmin. Kumpulan apa? Masalul fariqaini. Kafir. Perumpamaan Kafir dan mukmin. Orang apa? mukmin dan orang kafir. Kafir dan mukmin. Yang satu neraka, satu syurga. Allah Ta'ala kata apa? Tengok Okey. Tengok. Allah kata apa? Perumpamaan 2 kumpulan yang itu. Kafir dan mukmin. Kal a'ma. Umpamanya mereka macam orang buta. Wal asam, orang pekak. Wal basir, orang melihat. Was sami, orang mendengar. Faham tak maksudnya apa? Faham tak maksudnya apa? Artinya Orang pekak tak jauhnya tahu apa beza lah. orang yang menjadi ahli neraka dengan beza orang yang akan masuk ke dalam syurga. Beza mereka macam kamu melihat orang buta dengan orang celik. Jauh tak bezanya? Jauh beza. Satu nampak segala-galanya, satu tak nampak segala-galanya. Wal asami was sami, macam orang yang pekak dengan orang yang mendengar. Jauh tak bezanya? Jauh bezanya. Macam orang mati dan hidup, beza jauh kan? Jauh. Maka itulah perumpamaan golongan yang beriman dengan yang kafir. Jadi soalannya, kenapa guna pekak dan buta? Tak sebut bisu. Dalam ayat lain kita baca apa dia? Summum bukmun umyun. Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun kan? Pekak, bisu, buta. Okey. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut hanya 2 sifat. Dan sifat ini dibandingkan. Sama tak orang buta dengan orang celik? Sama tak orang pekak dengan orang dengar? Jawapannya tak sama. Baik, kenapa gunakan buta dan pekak? Jawapannya adalah, apa jawapannya? Tunjuk perbezaan yang amat Jawapannya pada ayat jelas. Jawapannya, okey silakan. Puan Hasnah. menunjukkan perbezaan yang amat jauh. Ketara. Betul. Jadi kenapa soalannya guna mata, pekak dan pekak dan buta, tak sebut bisu. Sedangkan bisu juga adalah masalah daripada masalah anggota. Jawapannya Sebab ada pada ayat 20. Dia boleh nampak. Ayat 20. Makanu yastaqiquna sam'a wa makanu yubsirun. Mereka inilah yang sebenarnya di dunia tidak mahu menggunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa makanu yubsirun, dan mereka tidak mahu menggunakan penglihatan pandangan mata mereka untuk menilai dan melihat tanda keesaan dan kebesaran Allah SWT. Sebab dia tak guna 2 ni, dia diumpamakan dengan pekak dan juga buta. Faham tak? Jadi apa pelajarannya? Pelajaran sini sangat penting. 2 benda ni, kalau kat dunia kita tak guna betul-betul, dia boleh menjadi sebab untuk orang itu diazab di akhirat. Apa dia? Mata. Kedua? Telinga. Mata dan telinga. Artinya kalau seorang itu nak menjadi di kalangan mereka yang beriman dan selamat serta mendapat kedudukan yang baik di dunia dan di akhirat,
gunakan matanya dengan betul dan gunakan telinganya dengan baik. Kenapa sebut mata dan telinga? Kerana dua-dua ini sifatnya mencerap. Tahu tak mencerap? Mencerap ni maknanya apa? Mencerap. Mencerap ya. Bukan mencapap. Mendengar dan melihat. Tak, mencerap ni maknanya dia daripada luar masuk ke dalam. Mata, betul tak? Siap jawapan lagi. Kalau kita tengok sesuatu, betul tak? Benda tu yang objek tu dia masuk bias ke dalam kepala kita, betul? Telinga, daripada apa yang kita dengar dia masuk ke dalam diri kita, betul? Jadi dua benda ini masuk ke dalam diri dan membentuk apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Tetapi lidah, sifatnya bukan dia mencerap. Sifatnya apa dia? Merasa. Membiarkan. Merasa tu makan. Tak, maknanya yang satu dia masuk ke dalam, input. Sifat mulut pula lidah, sifatnya output. Betul tak? Jahat. Dia cakap kita keluar. Mulut jahat. Mengeluarkan. Menyakitkan. Menyakitkan. Tak, okey. Disebabkan dua benda ini, iaitu telinga dan mata, sifatnya daripada yang di luar masuk ke dalam, maka dua benda inilah yang kalau digunakan dengan betul, mampu membentuk i'tiqad, pegangan, prinsip yang betul dalam diri seorang. Sebab itu dia bentuk. Apa yang kita dengar, dia masuk. Apa yang kita lihat, dia masuk. Beza dengan lidah. Lidah dia keluarkan. Sebab itu dikatakan, kalau kamu nak tengok bersihnya hati seseorang, tengok pada pertuturan yang keluar daripada dirinya. Apa yang keluar daripada mulutnya, itulah yang ada dalam dirinya. Kerana sifat lidah dia mengeluarkan. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa orang, cakapnya baik, lembut, cakap benda yang baik, cakap benda yang itu, itulah gambaran apa yang sedang ada terbuku dalam dirinya. Hatinya bersih macam tu. Okey, tapi kalau sekat cakap, kritik itu, kritik ini, mana ada je kan. Tang-tang tu cakap kan. Itulah gambaran yang sedang wujud dalam jiwa dan hatinya. Kerana sifat lidah dia mengeluarkan apa yang ada. Sifat mata dan telinga dia masuk daripada luar ke dalam. Oleh itu, pelajarannya apa dia? Kenapa orang kafir ditegur dalam bab mata dan telinga? Kerana orang kafir tidak mahu menggunakan matanya dengan betul pada melihat segala tanda yang menyampaikan mereka kepada mengakui keesaan Allah. Mereka tak mahu gunakan telinga, dengar baik-baik. Dengar betul-betul. Sesuatu yang kalau dia dengar, maka perkara itu akan dapat membawa mereka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya minta rehat 2 minit sebab anak saya dan kereta, saya nak kereta keluarkan, nak pindahkan kereta tu sebab budak-budak dan kita saya nak bawa masuk dia pergi. Masya Allah Ustaz, jangan biarkan lama, bahaya. Jangan tinggal. Silakan. Okay. Sian anak-anaknya. Boleh pula dia tinggal dalam kereta je. Ya Allah, sabarlah Ustaz. Kan, pula. Ya Allah, dah berapa minit dah berjalan, dah setengah jam. Setengah jam. Ini sementara tu iklan saja. Sekarang ni iklan. Terlambat tadi kot. Yang Mama sebut. Iklan. Isteri dia ada dah kereta tu. Saya nak iklankan ni lah. Kita akan buat apa ni? Pertandingan membaca surah Kahfi ayat 10, ayat terakhir 10 pada hari Sabtu ni pukul 10 pagi. Siapa nak berminat untuk menyertai boleh hubungi kami. Pertandingan ni Tuan, pertandingan. Pertandingan Apa ya. ke apa? Bukan apa, baca. Oh, Ustaz baca. Hadi jadi pengadilnya. InsyaAllah. Oh, dia dah setuju dah. Kita umumkan Ustaz dah. Razi setuju dah. Dia dah setuju. Dah setuju. Hadiahnya dulu. Hadiahnya. Rahsia. Ada hadiah. InsyaAllah ada hadiah. Dia buat Rahsia. asyura. Lumayan lah juga. Lumayan lah juga. Hadiah. Hadiahnya pergi melancong naik kapal terbang. Tapi dia ada tempoh je dalam sebulan ni aja. Lepas tu tiket tak laku. Pandai lah pindah tu. Tun, kata nak surat tu dah ada. Apa dia? Surat. Barang tu. Nanti saya datang ambil kat rumah. Okey. Okey.
Mana Ustaz? Kejap, Besok Ustaz, kan? take break. Besok Elan tu apa nama? Awal Muharram tu, Ustazah Atifah. Besok kita ada ceramah. Besok Ustaz Sobri tak ada kelas tapi kita gantikan dengan Ustazah Dr. Atifah. Kita bercakap pasal peristiwa Ashura. Baik, Tanggal Tun. 10 Muharram. InsyaAllah. Pukul Okey, 3, baik. pukul 3. Pukul Linknya 3, link yang sama tu. Waktu yang sama dan link yang sama hari ni. InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. Jemputlah semua yang ada ni. Boleh jemput kawan-kawan juga. Kita buka 2 link juga macam hari ni. Datin baru join. InsyaAllah. Kak Ton, rasa satu link cukup kot Kak Ton. Cukup satu link. Kita spare je lah. Sebab hanya 2 link. Sebelah tak dengar Tun. Dia tak clear. Bising. Tak apa. Kita Maknanya, Kak Fidah kata boleh 250 tu, Kak Ton tak boleh. dah cuba. check dulu. Dah cuba, Kat tak mana ya? berjaya. Ya. Belum berjaya buat lagi. Assalamualaikum Datin. Datin Omah masuk. Tak, yang 2 link tu kita buka dulu satu tu standby. Bila dah penuh yang tu baru buka lagi satu link ya. Kalau tak usah lah. Kita tak clear lah. Betul. Nanti kita nak iklan pula lagi semula susah juga kita nak iklan tu. Dah, ya. Nanti dia orang akan bagi 2 choice Kak Ton. 2 choice. Kita bagi 2 choice. Dia orang Bagi cuba yang kalau sama tu. satu tu dia orang tak boleh masuk baru dia akan masuk kedua. Maksudnya kalau dah penuh. Maksudnya kalau yang pertama tu. Jangan kita buka jangan dulu terima lah. permintaan untuk yang link kedua dulu. Macam ni lah. Kita jangan buka dah link kedua. No, after 100 peserta baru kita buka link tu. Ya. Okay. Kita baru terima call untuk yang Betul. Okay. Tapi dalam iklan tu kena ada lah link tu. 2 link tu. boleh letak tapi cuma kita jangan accept selagi tak cukup 100 maksimum dekat yang firstnya tu. Okay. Boleh. InsyaAllah. Tapi macam mana ya? Malam tadi Kak Vida baca ada sampai 230 orang peserta. Itulah tak Itu Zoom pastilah. kot Kak Vida. Zoom kot. Bukan. Memang mereka pun cakap Google Meet starting from hari tu. Betul. Tapi tak tahu macam mana keedah Tapi mereka kami pakai tak tu. berjaya lagi buat. Betul. Memang ada yang grup yang buat macam tu 250. Saya tak dapat lagi lah. Atau dah tanya Anita tu, MC. Tak dapat call tadi. Oh ya. Sempat buat teh Ustaz tak masuk ke ya? Assalamualaikum Datin. Mana Datin? Tadi ada Datin. Datin duduk grup mana? Sini. Itu Datin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gambar tak nampak. Tu pun ada. Aku nampak. Ustaz rehat sekejap Datin. Dia ada hal. Kejap rehat kita sembang Ya. sikit. Saya bagi tahulah mengenai pertandingan cancel surah Kahfi. Datin exam macam mana Datin? Okey. Awak Alhamdulillah. exam. Tinggal lagi 1 paper. Assalamualaikum. Good. Tinggal lagi 1 Assalamualaikum paper. warahmatullahi. Muka Datin. Hari Ahad. Okey. Ustaz dah masuk. Sila tutup mic. Assalamualaikum Ustaz. Anak okey Ustaz? Anak okey dah kata? Kita tadi saya bawa, lepas tu dia kena masuk rumah. So kereta tu tertinggal. Bahaya macam tu. Baik, kita sambung sikit lagi. Okey. Kita sambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak, Kita tengok pada sabar ayat banyak. ke-25 dan Datin. dan Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Ya, insya-Allah. Habis Bagi 3 kita laluan jumpa Ustaz lah ya. buat Ustaz nak mula. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-25 daripada surah Hud. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan, seorang nabi dan juga rasul, namanya Nuh alaihissalam. Dan Nuh ini adalah satu daripada nabi ulul azmi, daripada kalangan 5 orang nabi dan rasul ulul azmi. Allah Ta'ala sebut, dan kami telah utuskan Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya.
kalau kita tengok betul-betul ayat ni ataupun penceritaan kisah ni, okey, kalau kita tengok plot penceritaan ayat Quran ini, setelah Allah Ta'ala sebut tentang dua sifat, dua golongan yang beriman dan yang kafir, lalu disebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Apa signifikannya kisah Nabi Nuh dengan kisah yang berlalu sebelumnya? Kita semua belajar dah, faham dah. Ayat Quran, dia mesti memiliki kaitan dengan sebelumnya. Tapi kalau kita tengok kat sini, macam jauh. Cerita Nabi Muhammad, orang kafir, kemudian cerita Nabi Nuh. Betul tak? Nampak tak? Jadi apa kaitannya? Okey? Ada Sifat siapa nak cuba? Nabi Nuh dengan sifat anak dia jauh berbeza. Sifat Nabi Nuh Bagus tu. isteri dia jauh berbeza. Cubaan yang baik, Masya Allah. Bagus, cubaan yang bagus. Cubaan yang bagus. Okey, saya kemukakan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahawa Allah Ta'ala cerita terus kisah Nabi Nuh. Okey, yang Puan Hasnah sebut tu satu poin yang baik juga. Okey, katanya apa? Bahawa untuk Nabi kenangkan balik Nabi Allah Nuh. Bagaimana dia menghadapi cubaan terhadap mereka yang kufur kepada Allah dan kepada Nabi Nuh sendiri. Maka begitulah kumpulan yang, ingat tak kita ayat daripada ayat 18, 17, 18, 19. Apa dia kata? Dia kata Quran ni diturunkan oleh Muhammad buat. Dia kata Quran ni macam ni, macam ni. Dia ragu terhadap Quran. Jadi seolah-olah apa dia? Wahai Muhammad, bertabahlah dan bersabarlah menghadapi golongan yang tak nak percaya itu. Sebagaimana Nuh bersabar dan bertabah menghadapi kaumnya yang kekal kufur. Nampak tak signifikannya? Jadi tuan-tuan, di antara kaedah untuk kita memujuk hati kita, kalau berlaku sesuatu, apa dia? Iaitu kenangkan orang yang telah mendahului kita. Sebab itu ada yang namanya sejarah. Dan sejarah itu dibaca. Contoh kita kata kita punya keadaan belajar susah. Kita fikir orang dulu lagi susah belajar. Okey, orang dulu naik basikal pergi sekolah. Kan? Ayah mak saya sekarang pergi sekolah berapa kilometer jalan kaki. Kan? Jadi kita kata kalau susah saya belajar, orang dulu lagi susah belajar. Jadi mengenangkan kisah orang dulu menjadi satu kekuatan dan motivasi untuk kita sekarang. Sebab itu sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah tak boleh. Sebab itu di antara kaedah Allah merawat Nabi SAW untuk kekal dan maintain istiqamah dalam perjuangan dan dakwahnya, iaitu Allah Ta'ala membawa kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Antara Nabi yang banyak cubaan adalah Nabi Allah Nuh AS. Lalu dibawakan kisah Nabi Allah Nuh, bagaimana perjuangan tauhid Nabi Allah Nuh sehingga Nabi SAW dapat kental menghadapi cubaan golongan kufar yang meragui kebenaran Al-Quranul Karim. Okey, clear? Nampak tak? Okey. Lalu Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-25. Firman Allah Ta'ala, Inni lakum nadhirum mubin. Surah Hud ayat 25. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku untuk kalian adalah seorang yang datang membawa satu ingatan yang jelas nyata. Ingatan ini maknanya apa? Ingatan kalau kamu beriman kepada Allah, mentauhidkan dia, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak mentauhidkan dia, kamu menyekutukan Allah, kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Lalu tuan-tuan tengok, ini ayat ke-26 ni ayat yang penting. Ayat penting maknanya apa? Semua para Nabi dan para Rasul membawa mesej yang sama. Allah Ta'ala sebut apa? Nabi Nuh kata, aku bagi kamu adalah pembawa berita. Kan? Pembawa peringatan yang nyata. Apa peringatan itu? Alla ta'budu illallah. Agar kalian tidak menyembah melainkan hanya Allah sahaja. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, subhanallah, Al-Quran, semua para Nabi membawa satu mesej yang sama yang tak pernah berubah. Apa mesej mereka? Mesej mereka adalah sembah Allah, jangan sekutukan dia. Sembah Allah, jangan sekutukan dia. Tuan-tuan, apa yang kita boleh faham?
mesej para Nabi semuanya sekali, kalau inilah mesej yang paling besar, maka apa yang kita faham, kita kata saya nak bawa pendekatan inilah, saya nak bawa mesej inilah, saya nak bawa ini, kita kena ketahui yang kita bawa itu adalah cabang-cabang. Mesej paling besar adalah mesej membawa akidah, membawa tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Iaitu kalau kita membawa orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita telah melakukan sesuatu yang paling besar yang menjadi tujuan perutusan semua para Nabi dan Rasul. Faham tak maknanya apa? Contoh kita kata apa, Ustaz, saya bagi bantuan kat dia ni supaya dia cukup makan. Okey, bagus. Bukan benda yang tak baik, baik. Okey, Ustaz, saya berikan, kita buat kursus ini supaya budak-budak ni dia dapat pendedahan moral yang baik. Okey, bagus juga. Itu bukan satu benda yang tak baik. Okey, Ustaz, kami buat pendekatan ini supaya apa? Supaya mereka terdedah dengan cara pendidikan yang lebih baik. Baik dan bagus juga. Tetapi dalam banyak semua perkara pembawakan yang bagus itu, para Nabi dan para Rasul memusatkan satu tujuan yang paling besar dan paling penting, menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat seorang, iaitu mengajak mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka ada semua perkara tapi tak mengesahkan Allah, maka dia tak akan capai makna yang disebutkan tadi. Boleh faham? InsyaAllah clean and clear. Okey. Jadi kalau kita nak menyambung tugas para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka hendaklah kita menyebarkan mesej ini kepada manusia. Okey, saya dapat idea, contohnya kita bawa sumbangan makanan kepada orang. Kita bagi kepada non-Muslim, ini satu dakwah kita. Jadi kita katakan ini from God. Ini daripada Tuhan. Yeah. Nanti ditanya kenapa daripada Tuhan? Dia kata saya diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang ciptakan saya suruh saya bagi kepada manusia. Jadi Tuhan yang suruh saya buat ini daripada Tuhan. Bukan. Jadi di sana kita membawa mesej bahawa dia ada Tuhan. Yeah. Dan kita ada Tuhan. Dan Tuhan yang merintahkan saya adalah Tuhan yang suruh bagi kepada kamu juga. Untuk kami buat baik. Jadi mesej ini namanya mesej tauhid. Mesej tauhid kepada manusia. Jadi kalaulah pendakwah-pendakwah berjaya memfokuskan tujuan dia bawa apa? Adakah untuk meramaikan followers? Atau supaya boleh masuk TV Al-Hijrah, Quran Time? Ataupun supaya masuk bulletin utama? Ataupun supaya boleh masuk apa dan apa? Tak. Kalau pendakwah itu memiliki objektif dan tujuan yang jelas, iaitu tujuan dakwahnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah secara asasnya, maka benar dan betullah dia pada pendekatan utamanya, yang utamanya. Okey, adapun yang cabang-cabang tu dia membawa kepada makna itu, cabang-cabangnya. Okey, selesai. Lalu kata Nabi Nuh apa dia? Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Okey. Lalu Kak Nabi Nuh berkata, setelah dia kata tujuan kami adalah itu. Okey, tujuan kami adalah itu untuk membawa mesej tersebut kepada kalian, maka lalu Nabi Nuh AS berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku, okey, takut ke atas kalian akan mendapat azab yang pedih. Tuan-tuan, kenapa Nabi Nuh AS takut kaumnya mendapat azab yang pedih? Dia bukan takut sebab dia takkan apa-apa, dia akan selamat. Maknanya apa? Aku takut dan khawatir kalau kamu tidak menerima sahutan dakwah ini, maka kalian akan diazab dengan suatu azab yang amat pedih. Okey? Artinya apa? Keselamatan daripada azab adalah datang dengan cara tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, perkara tauhid ni perkara penting. Sebab itu ada satu perkataan menarik dalam beberapa status WhatsApp sahabat-sahabat saya. Dia kata begini, dia nakalkan perkataan para ilmuwan. Dia kata orang yang beriman, orang yang yakinnya kuat, amalnya tak berapa banyak dan ada dosa, kemungkinan keyakinannya yang kuat boleh menghapuskan dosa. Faham tak? Keyakinan yang kuat kepada keesaan Allah boleh menghapuskan dosanya. Lalu orang tanya pula, bagaimana pula dengan orang yang amalnya banyak dan dosanya pun ada, tetapi amalnya banyak, dosa mesti ada, tetapi yakinnya kurang. Lalu orang itu berfikir sejenak dan dia menjawab. Dia kata kemungkinan juga disebabkan walaupun amalnya banyak, tetapi keyakinannya yang kurang. Keyakinan tadi boleh menyebabkan beberapa amalnya itu tergugur. Okey, tergugur. Okey, kenapa? Kerana keraguan membatalkan iman. Keraguan adalah lawan kepada kepercayaan. Dan asas kepada penerimaan amal adalah amanu baru wa amilus solihat. Okey, jadi ini yang perlu kita bawa,
iaitu mengajak manusia meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kewujudannya yang tidak ada sebarang keraguan baginya. Apa wasilah dia? Apa instrumen dia? Jawapannya ada dua. Iaitu apa dia? Mengajak mereka menggunakan mata dan telinga dengan betul agar mereka sampai kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Okey. Okey. Last ni ramai pula masuk ya. Alhamdulillah. Baik. Tak apa. Sambung lagi. Okey, dah habis boleh? Ayat yang ke-28. Allah Ta'ala 27. Allah berfirman. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Maka setelah Nabi Nuh AS cakap perkara itu, telah berkatalah al-malak. Nah, tuan-tuan, malak ni penting. Perkataan malak ni boleh dibolkan. Al-malak. Malak ni siapa? Pemuka. Pembesar. Ya, pembesar, pemuka, betul, semua tu betul. Maknanya apa? Kalau dalam sebuah masyarakat, orang yang terutama dalam masyarakat tersebut namanya malak. Dan malak ni biasanya bukan seorang, malak ni biasanya ramai. Okey, macam Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, itu namanya pemuka-pemuka, al-malak. Lalu, tuan tengok. Lalu katanya apa? Faqala al-mala'u. Maka berkatalah orang-orang yang utama, yang besar kedudukannya dalam masyarakat. Okey, mungkin kita maknakan JKKK ke, Tok Penghulu ke, macam tu lah lebih kurang kan bahasanya. Maknanya orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat. Waqfaqala al-mala'u. Berkatalah golongan malak ini. Okey, apa dia kata? Allazina kafaru min qaumih. Malak yang kufur di kalangan kaumnya. Kaum Nabi Nuh. Ma naraka illa basharam mislana. Sesungguhnya kami tidak melihat engkau, wahai Nuh, melainkan engkau ini cuma manusia macam kami. Ada hidung, kami ada hidung. Ada mata, kami ada mata. Mulut, kami ada mulut. Makan, kami makan. Kamu makan. Tidur, kami tidur. Kamu tidur. Berkahwin, kami kahwin. Kamu kahwin. Apa beza kami dan kamu? Tak ada beza. Okey, tak ada beza. Itulah cara pendekatannya. Baik, tuan-tuan sekalian. Kenapa golongan malak yang banyak bersuara dan menentang? Kenapa? Kenapa tak sebut orang biasa yang menentang? Jawapannya adalah, tuan-tuan tengok. Jawapannya adalah kerana golongan-golongan malak, mereka adalah golongan yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Maka mereka khawatir kalau Nabi Nuh alaihi salam membawa dakwahnya yang benar dan orang beriman dan tidak ada yang lebih besar dalam keimanan itu melainkan Allah dan Nabi yang diutuskan, mereka khawatir pengaruh mereka akan hilang, pengikut mereka akan kurang dan yang paling mereka khawatir apa dia? Penentu kepada kehidupan bukan lagi mereka sebagai pemuka, tetapi Allah dan juga Rasul yang diutuskan. Artinya apa? Mereka takut kehilangan kuasa, kehilangan pengaruh dan sebagainya. Sebab itu mereka adalah orang yang paling awal menentang dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ini perlu kita fahami dan cermati dengan baik. Maka sebab itulah kadang-kadang berlaku apabila bertembungnya kepentingan Allah dan kepentingan peribadi dan sendiri, orang yang ada kepentingan akan khawatir dan takut kepentingan dirinya akan hilang. Maka inilah perlu kita sama-sama amati dan cermati dengan baik, yang perlu kita sama-sama fahami. Semoga Allah Ta'ala bantu kita dan selamatkan kita semua insya-Allah Ta'ala daripada generasi dan kumpulan seperti ini. Wa ma naraka taba'aka. Malak ni kata lagi. Dakwahnya dia kata apa? Pertama dia kata kamu manusia macam kami. Apa beza kamu dan kami? Kami manusia, kamu manusia, wahai Nuh. Jadi kita sama. Tak ada beza. Lalu dia kata apa? Dia kata apa lagi? Dan dia kata apa? Dan kami tidak melihat orang yang mengikutimu, melainkan yang ikut semua adalah golongan-golongan marahin yang leceh di kalangan kami. Faham kan? Maksudnya apa? Nabi Nuh alaihissalam, orang malak ni, pemuka-pemuka kata apa? Buat apa kami nak ikut kamu?
Sebab sedangkan yang banyak mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang rendah, yang hina, yang tak ada pengaruh, yang miskin dan sebagainya. Maka semua ini adalah sebab daripada mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi tuan-tuan tengok bagaimana strategi dan kaedah yang digunakan oleh mereka, oleh mereka untuk mengelakkan dan menjatuhkan reputasi Nabi Allah Nuh alaihi salam. Pertama dia kata apa? Nuh, kamu manusia macam kami. Selesai. Kedua, yang ikut kamu semua golongan marahin. Golongan tak ni. Kalau yang ikut kamu tu datuk-datuk, apa orang kata orang besar, okeylah juga kami ikut, mesti ada benda-benda baik. Tetapi yang ikut kamu semua orang miskin, orang susah, jadi apa faedahnya untuk kami bersama kamu? Tuan-tuan yang saya kasihan, apa saya nak fahamkan di sini? Di sinilah kebiasaan seorang itu menolak kebenaran akibat daripada kesombongan yang dimiliki daripada pengaruh atau harta atau kedudukan. Jadi sebab itulah orang yang diuji dengan kedudukan atau kekayaan atau pengaruh atau pengikut yang ramai, mereka kena selalu bermuhasabah dan selalu minta kepada Allah agar dijadikan setiap pengaruh, kedudukan dan pengikut tidak melarikan mereka daripada tunduk kepada kebenaran. Itu susah. Kalau kita jumpa seorang pakcik tepi jalan, kita kata pakcik, pakcik tadi masuk surau kaki kiri, cuba pakcik masuk kaki kanan sebenarnya. Pakcik tu akan kata apa? Oh, minta maaf dek ya. Selesai. Cuba tuan-tuan tegur Ustaz Syafiq. Ustaz tadi masuk kaki kiri, patutnya masuk kaki kanan. Apa Ustaz jawab? Kamu tak tahu, saya ni dah ada PhD, yang tu ada khilaf. Itu khilaf. Dia boleh tak nak terima juga. Faham tak? Jadi begitulah orang bila ada sesuatu, dia akan suka menerima kebenaran kerana dia tak nak meletakkan dirinya di bawah dengan namanya tawadhu. Lalu di sini mengajarkan kepada kita bahawa bahawa setiap orang yang Allah berikan kepadanya kelebihan mesti selalu meletakkan sikap tawaduk, menerima kebenaran walau datang daripada siapa pun. Ini yang diajarkan. Dan kebanyakan golongan yang menentang Nabi Musa pun sama. Yang menentang Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun. Berkatalah malak daripada kaum Fir'aun. Sama juga. Baik. Bal nadhunnukum kadhibin. Kami tidak melihat engkau ini ada kelebihan di atas kami. Bahkan kami merasakan engkau wahai Nabi Nuh adalah di antara orang yang kuat berbohong dan berdusta. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, inilah sedikit sebanyak perbincangan kita tentang kisah Nabi Allah Nuh yang akan kita sambung insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Sebelum saya berakhir, ada 4 minit lebih kurang, saya nak ambil sikit tentang Muharram. Kita berada pada 9 Muharram, namanya Hari Tasu'a. Esok kita berada pada Hari Ashura. Hari Ashura ini ada banyak peristiwa. Peristiwa yang paling tua berlaku, Nabi sendiri menceritakan, iaitu kisah Nabi Allah Musa alaihi salam yang diselamatkan daripada kejahatan Fir'aun. Hari keselamatan tersebut berlaku pada hari Ashura. Lalu Nabi Allah Musa alaihi salam ingat peristiwa itu, lalu dia pun berpuasa. Orang Yahudi selepas itu ingat peristiwa itu, dia pun berpuasa. Okey, maka bertali aruslah peringatan besar peristiwa tersebut yang diingati oleh mereka. Satu. Yang kedua, peristiwa Ashura ini juga berlaku dalam peristiwa Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau telah pergi ke Iraq pada waktu itu beliau telah menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah. Okey, setelah menyerahkan pemerintahannya ataupun krisis menurunkan kuasa ataupun peralihan kuasa yang berlaku daripada Muawiyah, dan akhirnya Muawiyah nak berikan kepada Yazid, anaknya Yazid. Dan pada saat dan ketika itu mereka cuba nak mendamaikan hal keadaan tadi. Ada yang cuba mengatakan kuasa ni bagi balik kepada Sayyidina Hasan ataupun Hasan. Jadi tuan-tuan, berlaku kisahlah. Pendeknya, Sayyidina Hasan dibunuh. Okey, dibunuh, habis cerita. Kemudian Sayyidina Husain membawa diri pergi ke suatu tempat. Tempat yang dia pergi ni, dia bawa sekitar lebih kurang 90 orang ke lebih pengikutnya. Okey, atau ada orang yang menunggunya sebagai pengikut setianya. Tetapi di tempat itu terdapat golongan yang istilahnya memberontak. Kalau tak silap namanya
Ubaidillah ke apa namanya, tuan-tuan, memberontak dan sangat tidak menyukai dan boleh dikatakan dia adalah pihak kuat kepada seteru kepada Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hasan. Lalu dia mendapati Sayyidina Hussein kata beginilah, kalau kamu tak suka aku, biarkan aku pergi ke Kufah, bawa diri aku. Okey, tetapi mereka tak nak, mereka nak beliau mengiktiraf kerajaan atau pemerintahan pada waktu itu yang berlaku. Lalu Sayyidina Hussein walaupun dalam suasana yang tak ramai pengikut, tak ramai anak, lalu dia mengatakan bahawa aku tidak akan memberikan ikrar dalam keadaan dipaksa ataupun dalam keadaan aku dihina, ataupun aku tidak akan bersetuju tunduk dalam keadaan aku terpaksa dihina. Jadi tuan-tuan, pada waktu itu akhirnya beliau telah dibunuh di satu tempat namanya Karbala. Peristiwa pembunuhan ini peristiwa besar. Pelajarannya apa dia? Sayyidina Hussein mempertahankan maruah dirinya dan mempertahankan kebenaran yang dia pegangnya, walaupun saat itu beliau berdepan dengan cubaan dibunuh. Tetapi akhirnya beliau mati, cucu Nabi SAW ini meninggal dalam keadaan mempertahankan pegangannya yang benar tadi dan mempertahankan apa yang dirasakan benar. Maka pelajarannya adalah peristiwa Ashura yang berlaku ketika Nabi SAW sampai di Madinah. Nabi berkata, wahai orang Yahudi, apa sebab kamu puasa ni? Yahudi pun mengatakan disebabkan kami memperingati Musa AS. Lalu Nabi pun berkata, kami lebih layak untuk ingat Musa daripada kalian. Maka Nabi pun puasa dan perintahkan orang beriman puasa. Ada riwayat mengatakan sebelum fardunya Ramadan, Ashura menjadi fardu kepada umat Islam sebelum datang di bulan Ramadan. Okey, jadi daripada peristiwa itulah kita digalakkan berpuasa pada hari Ashura. Dan fadilat puasa hari Ashura adalah an yukaffiras sanata allati qablah, iaitu akan dikafarahkan dosa setahun yang lalu. Berbeza dengan puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah akan dihapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelum, setahun yang ke depan. Maka inilah beberapa perkara yang perlu kita cermati dan ambil pelajaran dalam peristiwa Ashura. Dikatakan hari Ashura adalah hari yang amat besar dan agung dengan peristiwa banyak yang pernah berlaku pada zaman-zaman yang terdahulu. Bahkan ia berlaku dalam bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan haram berperang kerana menghormati kemuliaan bulan tersebut. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat berpuasa pada hari esok. Siapa yang puasa pada hari ini, alhamdulillah dan tahniah. Siapa yang puasa setengah hari, tahniah juga. Siapa yang tak puasa pun tak apa, besok boleh puasa lagi insya-Allah taala. Baik, apa kisah puasa Tasu'a? Jawapannya adalah pada akhir hayat Nabi, Nabi kata kalau aku hidup tahun depan, aku puasa hari ke-9. Tapi Nabi tak sempat jumpa tahun depan itu, Nabi telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja. Terima kasih kepada semua. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Semoga kita semua mendapat kebaikan daripada majlis ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syafiq. Sama-sama dengan kawan tu. Tak ada soal jawab hari ni ya Ustaz. Nak tanya Tak ada soal jawab. Ada nak tanya tu? Ada soal. Baru nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya Tanya tu. Nak tanya apa? Besok 10 Muharram kita elok bersedekah ya. Lepas tu kita puasa. Lagi kita ialah kau dapat tengok anak-anak yatim. Lepas tu baca Quran. Itu yang bisa yang ini ya. Ada lagi kita salah satu daripadanya juga kita digalakkan meluaskan belanja isi rumah. Meluaskan belanja isi rumah. Maknanya kalau biasa makan ikan kembung, esok masaklah siakap, masak di gerasa. Makan besar lah ya Ustaz, makan besar. Ustaz nak tanya, ada yang viral sekarang ni, dikata baca Qul Huwallah 1000 kali tu. Ada tak Ustaz? Amal-amal itu tu dia tidak mesti kerana dia bukan datang daripada perintah Nabi, tapi tak salah nak baca. Faham tak? Sekadar untuk dapatkan pahala dan fadilat baca Qul Huwallahu Ahad tak ada masalah.
Baca je. Yalah kita baca, jangan kita mengharapkan kerana kita baca tu kita nak itu kan Ustaz. Maksudnya kita tak boleh menentukan. Mesti kalau sampai hari Asy-Syura kena baca sekian. Tapi kalau nak baca, tak nak baca saja. Jangan baca Al-Baqarah. Bacalah Al-Baqarah. Ustaz, tadi Ustaz kata perkataan yang lahir daripada mulut kita tu menggambarkan hati kita kan Ustaz? Ya. Tapi ada pernah tak Ustaz dengar mulut dia tu je jahat tapi hati dia baik. Tu macam mana Ustaz? Macam kalau Selalu kita dengar ya. Kalau mulut dia tu memang jahat tapi hati dia baik. Tu macam mana Ustaz? No, bukan maksud macam tu. Maksud yang saya maksudkan adalah apa yang keluar daripada mulut seseorang itu yang menggambarkan apa yang sedang ada dipikirkan dalam hatinya. Maksud contoh orang tu nyempang kereta je kalau jumpa orang. Maknanya apa? Apa yang sedang tersimpan dalam hatinya yang selalu bermain dalam jiwanya adalah berkaitan kereta. Faham tak? Kalau yang tersimpan dalam hatinya daripada kebencian, kekotoran, benda yang keluar kat mulut dia asyik cerita benci kat orang aja, begitulah maknanya. Okey, faham tak? Maksudnya apa yang terluah pada lidah itulah yang tergambar ataupun ada yang dikeluarkan daripada hati. Kerana sesuatu tidak keluar melainkan daripada punca tempat dia keluar. Kan begitu? Kerana sifat lidah dia mengeluar atau kata keluar. Sifat mata dia menyerap. Telinga menyerap, masuk dalam. Mata masuk dalam. Kemudian ditafsirkan. Adapun mulut mengeluarkan. Maka dia keluar daripada apa? Daripada dalam. Dan apa yang terisi dalamnya itu, itulah gambarannya. Okey, baik. Yang maksud Ustaz, orang tu ganak kata Ustaz tapi hati baik. Itu sifat. Maksudnya dia punya bahasa Ustaz. Tahu Ustaz, dia guna bahasa orang Melakau macam kan. Belaka itu tapi dia tersentuh mudah. Maafkan orang. Itu bukan maksud yang saya maksudkan tadi. Okey, yang saya maksudkan adalah apa yang sering dibicarakan oleh seseorang itulah yang sebenarnya sedang menjadi sifat hati. Kalau selalu disebut